Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kami daripada kumpulan 5 akan menerangkan poster kami iaitu jenayah murtad haddur ridah. Pertama sekali dalil daripada Al-Quran, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang bermaksud, dan sesiapa di antara kamu yang murtad, yakni berpaling tadah dari agamanya, yakni agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Daripada surah Al-Baqarah ayat 217. Dan dalil hukum yang diambil daripada hadis ialah an Ikrimah qala Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh, dan sesiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Daripada riwayat An-Nasa'i. Seterusnya kita masuk pada definisi. Definisi yang pertama, tindakan keluar dari agama Islam. Dari segi bahasa, dari bahasa Arab iaitu riddah, kembali dari sesuatu kepada selainnya. Rujuk pada erti syarak, seorang Muslim mukallaf yang keluar dari agama Islam dengan kepercayaan, perkataan dan perbuatan dengan kehendaknya sendiri. Tindakan keluar dari agama Islam. Seterusnya, perkara yang menyebabkan murtad. Pertama, melalui percakapan, contohnya menghina Allah dan Rasulnya serta ajaran Islam. Kedua, melalui perbuatan, sujud, contohnya sujud kepada berhala atau mencampakkan Al-Quran ke tempat najis dan dengan sengaja. Ketiga, melalui kepercayaan, contohnya mengingkari dalam hati kebenaran agama Islam. Seterusnya. Okay, baik, berkenaan dengan syarat-syarat sah riddah. Okay, yang pertama ialah berakal. Ini tidak sah murtad bagi orang gila dan kanak-kanak. Ini kerana orang gila dan kanak-kanak tidak boleh jadi murtad dengan melakukan perkara-perkara yang berkenaan tadi. Kerana berakal juga adalah syarat layak untuk berakidah. Namun sekumpulan ulama seperti Imam Abu Hanifah, Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahawa sah berlaku murtad ke atas seorang kanak-kanak. Mereka berpendapat baligh bukan menjadi syarat untuk berlakunya murtad. Para ulama menetapkan bahawa hukum murtad pada seorang itu berlaku apabila dia terbukti memenuhi syarat-syaratnya, iaitu yang pertama, ia hendaklah seorang itu telah pun baligh dan berakal. Okey, baik, yang kedua ialah pilihan sendiri ataupun sukarela. Tidak sah murtad orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih beriman. Okey. Berlakunya murtad itu dalam keadaan tidak dipaksa, sebaliknya murtad dengan pilihan sendiri. Adapun sekiranya seorang itu dipaksa untuk murtad, maka tidaklah jatuh murtad. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala surah An-Nahl ayat 106. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman, kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya tetap beriman, tetapi barang siapa yang terang dadanya, hatinya kepada kekufuran, maka bagi mereka kemurkaan Allah dan disediakan kepada mereka azab yang besar. Okay, maksud ayat di atas ialah mempunyai kehendak untuk murtad dari Islam. Dalam erti kata lain ialah mempunyai niat yang terang dan jelas kepada kekufuran dan melakukannya dengan pilihan sendiri tanpa ada paksaan atau gangguan akal atau kegilaan, dan sebaliknya dengan penuh kesedaran dan keterangan. Okey, baik, seterusnya untuk hukuman bagi orang yang murtad terbagi kepada 3, iaitu yang pertama adalah hukuman asal, iaitu hukuman bunuh, dan yang kedua adalah hukuman gantian, iaitu apabila hukuman asal digugurkan kerana telah bertaubat dan kembali semula kepada Islam ataupun terdapat unsur syubhat di dalamnya. Okey, dan seterusnya adalah hukuman sampingan, di mana hukum selain dibunuh, hartanya tidak boleh diwarisi sekiranya tidak kembali kepada Islam. Itu saja. Okey, untuk kedudukan harta orang yang telah murtad, Islam menegaskan bahawa perbezaan suatu agama yang terjadi antara pewaris dan ahli waris merupakan satu penghalang dari suatu kewarisan. Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau saat dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam
dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berhak seorang Muslim mewarisi harta orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi harta Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, yang pertama, orang bukan Islam. Orang bukan Islam tidak boleh mewarisi harta saudaranya yang telah memeluk agama Islam. Dari sudut hadis yang disampaikan oleh Usmah bin Zaid, Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud orang Islam tidak mewariskan harta pusaka kepada orang kafir dan orang kafir tidak mewariskan kepada orang Islam. Jika seorang mu'allaf itu mempunyai keluarga yang belum Islam, apabila dia meninggal, hartanya tidak boleh diwarisi oleh keluarganya itu. Hartanya akan pergi kepada Baitul Mal, namun saudara baru itu masih boleh membuat wasiat untuk ahli keluarganya supaya mereka boleh menerima sedikit hartanya, iaitu tidak melebihi 1/3 daripada hartanya. Yang kedua, orang yang sudah murtad. Apabila orang itu murtad dan dia telah terkeluar dari agama Islam, berarti dia bukan lagi orang Islam. Orang bukan Islam tidak boleh mewarisi harta keluarganya yang Muslim, dan keluarganya juga tidak boleh menerima harta pusaka jika dia meninggal dunia. Hukumnya sama seperti hukum yang pertama tadi. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk pada implikasi dan insya-Allah seterusnya pada solusi lah. Dan kita melihat kepada krisis ataupun isu murtad ni, kita faham adalah pada situasi zaman Sayyidina Abu Bakar, kan, kita nampak murtad ni sehingga boleh bawa kepada peperangan lah, kan. Maksudnya memang agama Islam tentang sebenar-benarnya. Okey, so implikasi yang kita boleh letak kat sini mungkin 3 yang kita nampak besar. Yang pertama adalah murtad merupakan ancaman utama kepada dunia dan kewujudan agama Islam itu sendiri. Kerana apa? Kerana orang yang murtad bukan sekadar dianggap keluar daripada Islam sahaja, tetapi dia sebenarnya telah cuba untuk menyerang agama Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, murtad itu menghapuskan identiti masyarakat Muslim. Dan kita nampak ni salah satu implikasi yang sangat besar juga. Kerana apa? Kerana orang yang murtad itu sebenarnya dia telah masuk ke dalam identiti agama yang lain lah. Dan dia telah masuk ke identiti agama yang lain dan dia sudah menukar ketaatannya daripada Allah SWT kepada yang bukan Tuhan yang sebenar lah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah murtad akan menyebabkan agama Islam dianggap seperti barang mainan semata-mata, iaitu apabila boleh masuk dan boleh keluar sesuka hati, dan itu akan merosakkan pandangan masyarakat yang lain lah. Dan dia akan meletakkan satu persepsi di mana Islam ni adalah satu, bahasa kasarnya, sebagai sampah, kan. Boleh keluar masuk, kan, keluar dan sebagainya lah. Dan kesan yang paling besar akan timbul apabila masyarakat menganggap semua agama adalah sama dari segi identitinya. Okey, itu implikasi. Okay, seterusnya kita akan masuk pada solusi. Dan solusi ini kita bahagikan kepada 4 bahagian. 4 bahagian. Okay, yang pertama, pendidikan asas agama Islam diperkasakan bermula dari peringkat prasekolah. Itu yang pertama. Solusi yang kedua adalah program-program dakwah kepada masyarakat Islam mestilah terus dipergiat dan dipertingkatkan. Okay, yang ketiga, golongan mu'allaf diberikan perhatian. Dan yang keempat, perlembagaan persekutuan khususnya perkara 11-1 dan jadual ke-9 Senarai Negeri dan Akta Mahkamah Syariah dan Kurungan Bidang Kuasa Mahkamah Syariah 1965 perlu dipinda. Dan yang terakhir adalah kajian dan penyelidikan berkaitan dengan gejala murtad dipergiatkan dan mencari pendekatan yang terbaik dan yang sesuai untuk memenuhi krisis atau gejala inilah. Okay, itu insya-Allah sedikit sebanyak solusi lah. Seterusnya insya-Allah. Jadi untuk menghasilkan poster ni kami telah menggunakan beberapa rujukan. Antara kitab yang kami gunakan ialah kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Asy-Syafi'i dan juga terjemahan Kifayatul Akhyar daripada Syekh Abu Idris. Jadi kami harap apa yang kami kongsikan ni memberi manfaat. Wallahu a'lam.